Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik Tingkatan 5 KSSM untuk tajuk yang keempat, cukai cukai. Okey. Video ni adalah part yang ketiga lah. Part yang pertama dan kedua tu semua fakta yang perlu pelajar tahu, dan seterusnya kita masuk kepada pengiraan lah. Bagaimana mengira cukai pendapatan Okey. Cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh seorang individu dapat dikira melalui proses pengiraan seperti carta alih berikutlah. Okey, ini carta alih Hitung pendapatan bercukai. Okey, hitung cukai pendapatan, tolak dengan rebate cukai, last sekali cukai yang perlu dibayar. Ni kita nak kira hari ni cukai yang perlu dibayar. Okey, kita tengok sambungan dia pendapatan bercukai. Cukai pendapatan individu yang perlu dibayar dikira berdasarkan pendapatan bercukai. Okey, berdasarkan pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai boleh diperoleh dengan menggunakan persamaan seperti di bawah. Okay, ini formula dia Formula dia pendapatan pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan tahunan tolak dengan pengecualian cukai dengan tolak pelepasan cukai lah. Okey jadi jumlah pendapatan tahunan kita tu tolak dengan pengecualian cukai dengan pelepasan cukai. Okey, kita tengok jumlah pendapatan tahunan. Macam mana kita nak kira? Okey, jumlah pendapatan tahunan termasuk segala bentuk upah gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalty, premium dan sebagainya. Namun tidak semua pendapatan yang diterima daripada majikan perlu dikenakan cukai. Contohnya allowance petrol dan perjalanan petrol atau perjalanan. Okey, subsidi majikan seperti perumahan, kenderaan. Okey, manfaat perubatan. Okey, allowance bantuan sara hidup, sekolah, kerajaan dan lain-lain lah. Okey maksudnya cukai pendapatan ni dia tak kira lah semua yang ni yang allowance petrol, perjalanan, subsidi dan sebagainya lah. Okey, kita tengok pengecualian cukai. Ni penting. Okey, sebab pendapatan kita nak tolak pengecualian cukai. Okey, pengecualian cukai merujuk pada semua perbelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan, atau pelbagai organisasi, contohnya perpustakaan negeri, badan rawatan kesihatan. Okey, perbelanjaan tersebut boleh dikecualikan cukai tetapi tertakluk pada had tertentu. Okey, maksudnya semua perbelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah dan sumbangan ni kita boleh kecualikan cukai lah. Okey. Tapi pada had tertentu. Okey, pengecualian cukai ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan kebudayaan, kesenian dan juga memupuk masyarakat penyayang. Okey, kita tengok buletin ilmiah. Contoh penyata saraan daripada penggajian. So QR code kat sini boleh tengok. Okey, daripada tahun 2015 individu yang mempunyai pendapatan penggajian tahunan melebihi 34,000. Okey selepas potongan KWSP perlu mendaftar cukai pendapatan. Ini penting. Okey, mulai tahun 2015 individu yang mempunyai pendapatan penggajian tahunan lebih daripada 34,000 selepas potongan KWSP perlu mendaftar fail cukai. Okey, kita tengok slide seterusnya.
Okey, kita masuk yang kedua, pelepasan cukai. Tadi kita cerita pengecualian cukai, seterusnya kita cerita kepada pelepasan cukai. Okay, apa maksud pelepasan cukai? Merujuk kepada perkara atau perbelanjaan bagi kepentingan persendirian. Okay, atau ahli-ahli yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Okay, antaranya cawangan KWSP lah. Okay, rawatan perubatan, yuran pengajian. Okey, jenis pelepasan cukai bergantung pada dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah setiap tahun. Okey, kita tengok cukai pendapatan. Selepas pendapatan bercukai diperoleh, okey, cukai pendapatan boleh ditentukan dengan merujuk pada kadar cukai. Ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah mengikut polisi kerajaan pada belanjawan tahunan. Jadual di bawah ialah kadar cukai pendapatan individu untuk taksiran. Untuk tahun taksiran 2020. Ni kita dah ada jadual dia. Contoh dia belanja banjaran pendapatan bercukai. Pengiraan untuk 5,000 yang pertama, kadar dia 0% lah. So, tiada cukai dikenakan. Tapi bila 5,000 hingga 20,000. 5,000 pertama masih lagi tiada cukai. 5,000 pertama sama macam atas. So, 15,000 berikutnya ialah 1%, iaitu 100,500. Ni untuk pendapatan 20,000 hingga 35,000. So 20,000 pertama, 20,000 pertama ni 100,500 dia merujuk pada yang atasnya. Selepas tu dia kena 3%. So 450 dan seterusnya. Faham So dekat sini kalau 35,000 hingga 50,000. So yang ni 600 ni kita dapat daripada mana? Dapat daripada jadual yang ketiga ni. So jumlah dia 600 lah cukai. Selepas 35,000, 15,000 berikutnya 8% dan seterusnya lah. Tertakluk pada perubahan dari masa ke semasa. Ni sumber portal Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia lah. Ni cerita pendapatan. Untuk tahun taksiran ni kita cerita setahun lah. Setahun punya pendapatan. Kita sambung slide seterusnya. Kita pergi contoh yang pertama. Contoh yang pertama, Encik Khairul memperoleh pendapatan tahunan sebanyak 125,000. 300. So biasanya kalau dapat soalan periksa kita keluarkan maklumat lah. Pendapatan dan tahunan. Pendapatan tahunan dia RM 125,300. Ni first maklumat yang dibagi diberi bahawa allowance 12,340 adalah dikecualikan cukai. So allowance dia 12,340. Allowance ni dikecualikan cukai. Kecualikan cukai. Pada masa yang sama, dia memberi derma kepada perpustakaan. Ini derma. Derma kepada perpustakaan ni 2,000 lah. 2,000. Jumlah pelepasan dia. So, maklumat ni kena keluarkan. Jumlah pelepasan. RM 22,500.
Okey, hitung pendapatan bercukai. Okey, cuba pakai warna merah lah. Warna merah So first kali mesti kena kira lah jumlah pendapatan tahunan dia lah. Poin yang pertama. Jumlah pendapatan tahunan. Okey, jumlah pendapatan tahunan dia ni 125,300. Okey, mesti ditolak dengan pelepasan cukai dulu So RM 125,300 tolak dengan pelepasan cukai 12,340. So pelajar akan dapat RM 112,960 Okay, ni kita dah kira. So ni jumlah pendapatan tahunan dia lah. Okey. So sekarang ni dia nak kira pendapatan bercukai. So pendapatan bercukai, pendapatan tahunan dia ni. Okey, cikgu guna dekat bawah. Okey. Pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai. Okey. Sama dengan pendapatan tahunan dia ni. Pendapatan tahunan cikgu ringkaskan lah. Okey, pendapatan tahunan tolak dengan 2,000 dulu Yang 2,000 ni derma ni lah pelepasan cukai ni. Okey. 2,000 ni diderma kepada perpustakaan Belanjawan tahunan. Okey. So pelepasan cukai Bukan pelepasan cukai ni. 2,000 ni adalah pengecualian cukai. So dia kena tolak dengan pengecualian cukai. Pengecualian cukai. Okey, tolak dengan pelepasan cukai. Pelepasan cukai. So kita tolak lah. Tolak pendapatan tahunan dia RM 112,960 tolak dengan 2,000 pengecualian cukai. Okey, tolak dengan pelepasan cukai 22,500. So pendapatan bercukai dia adalah RM nampak 88,460 ni pendapatan bercukai dia lah. Okay, first kali kita kira pendapatan bercukai dulu 88,460. Okey. Kita settle pendapatan bercukai tadi untuk contoh yang pertama. Seterusnya kita pergi contoh yang kedua lah. Contoh yang kedua, Ashraf mempunyai pendapatan bercukai. Yang ni yang kita kira tadi. Pendapatan bercukai ni. Ni kita kira tadi Okey, pada tahun 2020 dia telah membayar zakat berjumlah 280 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar. Ni poin dia lah. Poin dia hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, Ashraf mempunyai pendapatan bercukai Okey, sebanyak 47,531 pada tahun 2020 lah. Jadi dia bayar zakat 280. So sekarang ni kita nak kira hitung cukai pendapatan dia lah. Kita nak kira cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf Okey, jadi pendapatan bercukai dia ni 47,531 ni terletak di banjaran. Terletak pada banjaran pendapatan bercukai seperti di bawah ni. Refer jadual first tadi kita belajar
So kalau dia nak minta kita kira cukai pendapatan, so dia mesti kena bagi jadual lah. Okey, kita tengok untuk 35,000 yang pertama Okey, dia kena bayar 600 Okey, cukai bagi 35,000 pertama. Okey, yang ni dia kena bayar. So berapa? RM 600. Ni totally kena bayar lah. Ni kita panggil dia cukai dasar. Okey, yang ada dalam jadual ni lah. Okey, yang kedua cukai atas baki. Cukai atas baki. So sekarang ni baki dia dekat sini pendapatan dia 47,000. 47,531. Okey, ditolak dengan 35,000. Tolak dengan 35,000. Okey, darab dengan 8%. Okey, darab dengan 8. Yang ni kita tolak lah. Tolak macam biasa darab dengan 8% yang ditetapkan lah. So dia kena bayar RM 1,002.48 yang dekat situ So sekarang ni dia kena bayar 600 campur dengan RM1,002.48, tapi ditolak dengan duit zakat. Jadi cukai pendapatan okey, dia kena bayar 600 tambah dengan RM1,002.48. Okey, RM1,002.48 ditolak dengan duit zakat dia 280. So totally dia kena bayar RM RM1,322.48. Ini nak kira cukai pendapatan yang perlu dibayar. So first kali dia mesti bagi jadual pada kita. So mudah kita ambil range dia 47,000, range dia dekat sini lah. Okey, untuk 35,000 pertama dia kena bayar 600 cukai dasar. Cukai atas baki jumlah ni tolak dengan 35,000 darab dengan persen yang ditetapkan oleh kerajaan lah. So dekat situ 1,002 Jadi totally dia kena bayar RM1,322.48. Okey, kita sambung contoh yang ketiga. Okey, kita sambung untuk contoh 3 So contoh pertama kita dah buat untuk pendapatan bercukai. Contoh yang kedua jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar. So untuk contoh yang ketiga ni dia combine dua-dua sekali Okey, kita tengok Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak 52,000. Okey, ni pendapatan tahunan dia lah 52,770. Beliau telah mendermakan 300 kepada sebuah badan kebajikan. Okey, yang ni kita tahu kalau derma saja ni kita panggil dia apa? Pelepasan cukai lah. Bukan pelepasan cukai, pengecualian cukai. Okey yang diluluskan oleh kerajaan. Okey, di bawah menunjukkan pelepasan cukai. Yang ni semua ni adalah pelepasan cukai. Yang kebajikan tadi adalah pengecualian cukai. So hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar. So sekarang ni kita nak kira pendapatan yang perlu dibayar. Okey, selepas ngambil kira rebate tu lah. Okey, sekarang ni kita cari first kali kita cari pendapatan bercukai dulu. Pendapatan bercukai. Okey, macam mana kita nak bercukai Jadi jumlah pendapatan okey, tolak dengan pengecualian cukai.
pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Ini first sekali. Mesti cari pendapatan bercukai lah. Okey, jadi jumlah pendapatan dia, okey, kalau kita rujuk kat sini 52,770 Okey, ditolak dengan pengecualian cukai 300. Okey, ditolak dengan pelepasan cukai ni semua ni adalah pelepasan cukai. Okey So kena tambahlah semua sekali ni Okey. So cikgu ditolak dengan yang ni semua ni kena tambahlah 9,000 tambah dengan 5,800 tambah dengan 1,700 tambah dengan 4,000 Okey, so selepas ditolak semua sekali dia dapat 31,000 31,970. Okey, ni pendapatan bercukai dia lah. Okey, bila dah dapat pendapatan bercukai ni, so barulah kita cari nak kira jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar Okey, dekat sini cikgu ringkaskan. So dia ada range dia dekat sini antara RM20,000 hingga RM35,000. Okey, ni cikgu ambil daripada jadual Okey, untuk RM20,000 pertama, so dia kena bayar RM150. Okey, untuk RM15,000 berikutnya dia kena bayar 3% lah. 3%. So macam mana kita nak kira cukai pendapatan Okey. Okey selepas kita kira pendapatan bercukai, okey, yang ni bercukai 31,970. Seterusnya kita nak kira cukai pendapatan yang perlu dibayar lah. Okey, ni jadual yang sepatutnya dibagi pada kita So cikgu ringkaskan Okey, ni jadual dia. So range pendapatan dia dekat situ untuk cukai bagi 20,000 yang pertama lah. Cukai bagi 20,000 yang pertama So dia kena bayar RM150. Yang ni kita panggil dia apa? Cukai dasar tadi Cukai dasar dasar. Okey, seterusnya cukai bagi baki lah. Cukai bagi baki. Balance dia tadi So mesti pendapatan dia 52,770. Okey, mesti ditolak dengan 20,000. Sekejap Okey, yang ni pendapat. Okey, sorry sekejap. Okey, sorry technical error tadi. Okey. Cukai bagi baki So pendapatan bercukai dia kat sini 31,970 tadi mesti ditolak dengan nilai tadi 20,000 ni. Tolak dengan 20,000. 20,000. Okey, didarab dengan berapa persen dekat situ? So 3%. So dia akan dapat RM 359,010 sen. Okey, ni cukai bagi baki Jadi dia kena bayar. Cikgu highlight dekat sini warna hijau lah. Okey, dia kena bayar first kali cukai kasar. Ni refer jadual. Okey, lepas tu dia kena bayar atas baki dia 359. So rebate yang layak bagi dia, ada rebate tak kat sini? Kalau kita tengok dekat sini yang ni dia kena bayar 2 ni. So 4,000 ada cerita kat sini beliau mendermakan 300. So ada 300 kat sini 300.
Okey, bila pendapatan kurang daripada 35,000 so dia akan dapat rebate 400 So ni rebate rebate dia tulis kat sini rebate 400 Okey, rebate dia ada dua lah. Rebate pendapatan kurang 35,400 dan rebate daripada zakat lah, zakat yang sebelum ni yang kita belajar. So jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, jadi yang perlu dibayar 150 tambah dengan 359.10. Okey, ni jumlah daripada baki ni. Tolak dengan rebate dia 400. So berapa jumlah yang perlu dibayar? Okey, hanya RM 109 10 saja So boleh belajar first kali kena kira pendapatan bercukai dulu. Ni penting ni. Basic. Dapat pendapatan bercukai saja baru boleh kita kira cukai pendapatan. So dia ada dua step dekat situ lah. Okey. Okey, so kita settle lah contoh 1, 2 dan 3 tadi Contoh 1, 2 dan 3 untuk pengiraan bagi cukai pendapatan. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada cukai bulanan PCB. Okey, dan pengiraan yang terlibat lah. Okey, PCB ni kita sebagai cikgu kita tahulah. Okey, yang setiap tahun kita isi lah. So dekat sini cikgu akan share macam mana cikgu nak kira potongan PCB untuk video yang seterusnya lah. So itu saja daripada cikgu. Terima kasih.